Projek pembangunan sumber dan industri kerang Sabah berpotensi menjana pendapatan tahunan sebanyak 34.4 juta ringgit. Ia berdasarkan anggaran pendaratan sebanyak 3,240 metrik tan setahun dan pulangan pelaburan sebanyak 7.6 kali ganda. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jino berkata, projek ini akan membuka peluang ekspor baharu bagi hasil kerang Sabah melalui aktiviti hiliran seperti pengetinan, sambal kerang dan produk makanan berasaskan kerang darah. Ini adalah satu program perintis permulaan. Kita mulakan di daerah Tuaran dan juga Beluran dan selepas itu di daerah-daerah lain. Dan ini insya-Allah akan dapat memberi pendapatan kepada komuniti di pantai ataupun di perairan pantai, terutama sekali nelayan dalam golongan B40. Projek ini merupakan kerjasama pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia, Jabatan Perikanan Malaysia dan Jabatan Perikanan Sabah. Jadi kita mahu supaya kerang ini dapat diternak dan orang kampung, para penduduk tempatan dapat menikmati selain daripada kita membiarkan sumber kerang ini. Setakat ni Malaysia je yang boleh buat pembinaan aruhan berskala besar di lapangan. So untuk rekod, Jabatan Perikanan telah menghasilkan lebih 4,000 metrik tan benih kerang di Teluk Lekir sahaja. Bermula pada tahun 2018 sehingga saat inilah. So teknologi itu kita bawa ke Sabah untuk faedah negeri Sabah. 77 lot penternakan dikenal pasti bagi projek rintis di Tuaran dan Beluran meliputi 1,617 hektar melibatkan 770 ketua isi rumah dalam kalangan pengusaha perikanan, komuniti luar bandar dan golongan berpendapatan rendah. Kerajaan negeri memperuntukkan 11.6 juta ringgit kepada Yayasan Usaha Maju YUM tahun ini. Ia bagi menyokong pelaksanaan program kredit mikro memperkasa usahawan tempatan, khususnya golongan wanita berpendapatan rendah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor berkata peruntukan ini membuktikan keprihatinan kerajaan dalam membantu rakyat keluar daripada kemiskinan. YUM turut menerima peruntukan geran sebanyak 10 juta ringgit bagi modal pusingan pinjaman selain geran perbekalan tahunan daripada kerajaan untuk menampung sebahagian kos operasi program pinjaman yayasan. YUM merupakan sebuah badan amanah negeri di bawah Kementerian Kewangan Negeri yang menyediakan perkhidmatan kredit mikro kepada isi rumah berpendapatan rendah untuk menjalankan aktiviti menjana pendapatan. Sejak penubuhannya pada tahun 1995, YUM telah menyalurkan 805.25 juta ringgit pinjaman kepada lebih 47,000 peminjam. Program Jelajah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT B40 dilaksana bagi membantu pelajar melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi IPT. Ia bagi memberi dorongan kepada pelajar melanjutkan pengajian agar dapat membina masa depan yang lebih baik. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud berkata pelbagai inisiatif serta sumbangan diberikan bagi mengurangkan beban para pelajar. Kita turun ke bawah untuk menyantuni, memberi surat tawaran direct kepada pelajar-pelajar kita, yang bakal-bakal mahasiswa kita, supaya kita dapat merasai sendiri bagaimana suasana keadaan pelajar itu. Jadi kita boleh lihat daripada situ bagaimana mau membantu mereka. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyerahkan sumbangan serta surat tawaran kepada pelajar di sekitar kawasan Sepanggar. Sementara itu, penerima yang ditemui bersyukur atas sumbangan yang diberikan. Perasaan saya sangat bahagia sebab dengan derma siswa ni, keluarga saya, beban keluarga saya lebih berkuranglah tentang pembiayaan sekolah saya. Alhamdulillah, Allah berikan saya rezeki untuk dapat beasiswa ni. Jadi saya rasa macam sangat gembira, terharu. Saya terima kasih dengan kementerian sebab bagi saya peluang yang tidak terukur nilainya ni.
10 pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM menyertai program dakwah lapangan. Program anjuran USIM bersama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM itu bertujuan menyantuni golongan asnaf dan mualaf di negeri ini menerusi program dakwah dan pendidikan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia bagi memberi kesedaran mengenai kepentingan ilmu asas agama Islam kepada masyarakat khususnya di kawasan pedalaman. Pelajar-pelajar ini selama lebih 4 bulan mereka melakukan aktiviti dan kegiatan kemasyarakatan komuniti di seluruh negeri Sabah. Mereka melakukan aktiviti pengajian Al-Quran, fardu ain, termasuk juga pendidikan dan pemerkasaan anak-anak. Program ini merupakan usaha berterusan yang dilaksana selama 12 tahun dan wajar diteruskan sebagai dakwah yang berasaskan komuniti. Lebih 250 pelajar dan penduduk sekitar Rumah Putera Harapan Ranau terlibat dalam program ini. Forum Anjung At-Taqwa Anjuran Sabah FM cetus kesedaran dan penghayatan makna hijrah berlangsung di Masjid Al-Khawthar Tawau. Forum bertajuk Hijrah Ar-Rasul itu mengupas konsep hijrah Rasulullah. Mufti Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, hijrah bukan sekadar sejarah malah sebagai panduan yang perlu diterjemah dalam kehidupan seharian umat Islam. Hijrah juga perlu dilihat sebagai proses berterusan memperbaiki diri, mengutamakan pendidikan, meningkatkan kefahaman agama serta membina komuniti yang harmoni dan berdaya saing. Berjaya mengaitkannya dengan keadaan kita semasa hari ini, umat Islam ataupun lebih khusus orang-orang Tawau ini, apa yang kita patut hijrah. Kadang-kadang ada orang merasakan hijrah itu zaman dulu, zaman Nabi-Nabi dulu. Jadi saya fikir secara umum memaknai hijrah itu dapat kita capai. Forum ini membuktikan bahawa pendekatan dakwah secara langsung dan mesra masyarakat masih mendapat tempat dan menjadi kekuatan penting dalam memperkukuh jati diri umat Islam di Tawau. Zon sandakan yang terdiri sandakan, beluran dan kinabatangan berpotensi menjadi pengeluar cili terbesar di Sabah masa akan datang. Ia sekaligus berupaya mengurangkan pengimportan cili dari luar negara. Menurut Pengarah Pertanian Sabah Datuk Jifrin Muhammad, ketika ini cili hanya sebagai tanaman kedua, ia dilihat mampu diusahakan dengan penanaman berskala lebih besar. Kita mengharapkan bahawa kita akan mengurangkan bil import untuk tanaman ataupun hasil-hasil cili daripada luar. Kita mau Sabah sendiri yang mengeluarkan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan penutupan program transformasi teknologi tanaman cili di Kinabatangan. Dalam pada itu, beliau menyarankan pengusaha yang ingin memulakan industri cili terus berhubung dengan Jabatan Pertanian bagi mendapat maklumat dan bantuan. Lebih 200 peserta menyertai program ini yang didedahkan dengan amalan pertanian lebih baik seterusnya mengeluarkan hasil cili berkualiti. 157 karya pelajar tahun 3 program teknologi seni visual Universiti Malaysia Sabah UMS diketengahkan dalam Matrix Show 2025. Selain menjadi pameran seni, Matrix Show menjadi platform penting mencerminkan pemikiran kritis, pemerhatian tajam dan pengalaman seni pelajar sepanjang 3 tahun pengajian mereka. Ia sekaligus menjadi cerminan bagaimana generasi muda menafsir dan menterjemahkan kehidupan melalui bahasa visual yang segar dan berani. Dekan Fakulti Seni Halus Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, Profesor Madia Suzli Ibrahim berkata, Matrix Show 2025 melahirkan bakat baru dalam dunia seni. Pameran ini diharap menjadi langkah pertama membuka lebih banyak peluang, bukan sahaja kepada para pelajar tetapi juga kepada perkembangan dan penghargaan dunia seni tanah air. Ini karya yang bertajuk Bertahan di Waktu. Kenapa dia bertajuk Bertahan di Waktu? Sebab saya ingin mempertahankan lagi motif yang ada di Sabah ni dan juga hewan-hewan yang ada di Sabah ni. Jadi saya bangkitkan isu itu dalam hasil karya saya, catatan saya lah. Sekitar 6 bulan dalam proses untuk mengkaji, untuk dapatkan artikel-artikel yang sepatutnya. Untuk saya punya karya ni, saya gunakan teknik
Pyrografi. Pyrografi ni saya ambil sebab kalau dekat Sabah ni kurang pendedahan pasal pyrografi. Lepas tu kalau untuk saya punya subjek matter, saya mau memperkenalkan masyarakat Brunei yang ada di Sabah. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching, Sarawak. Malaysia Madani, rakyat disantuni.